Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so kat sini sikit ada satu kesempatan sikit. Tapi okey, sikit punya dah start kan. Okey, kita pasal thermostat guys, boleh tengok kat situ. Tapi sekarang ni sikit nak buat satu review tentang sebab apa handbrake kurang makan. Okey, macam contoh kereta Saga FLX ni. Saga FL. Okey, tak kira lah adik-beradik dia, sistem dia kan. Adik-beradik tak kira persona ke dan sebagainya. Di mana macam contoh owner ni, dia datang jumpa Siki, bukan nak cakap sebelum bengkel yang dibuat tu tolak tepi. Di mana video Siki hanya menceritakan apabila Siki dapat dan Siki akan ulaskan sebab apa tak boleh settle. Bukan nak cakap Siki ni hebat. Okey, terima kasih yang dah subscribe Siki channel. Siki Yusof, Siki ucapkan terima kasih. Andai kata bermanfaat, minta korang share. Okey, terima kasih. Okey, sebelum tu boleh selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Insya-Allah suara clear kot. Okey. Di mana contoh kereta Saga FL ni, dia dah buat. Okey, di mana kedai tolak tepi. Okey, isu handbrake tak makan. Di mana kereta ni sebenarnya dia buat Grab. So dia pergi Puspakom, kemudian expansion, macam itulah. So handbrake dia kurang makan. Dua-dua belakang dalam keadaan tak cantik. Dua-dua tak lepas ikut step yang telah diikut oleh mesin lah. Siki pun tak tahu lah. So macam ni Siki akan ulaskan sebab apa tak lepas Puspakom tu. Bukan cakap macam Siki cakap, Siki hanya menceritakan je. Kau faham Okey, cantik. So sekarang ni macam contoh kereta dia ni, dia dah tukar pump. Okey, dia dah tukar pump. Siki pun sendiri dah check pump dia tak ada masalah bocor, tak ada masalah jam. Nanti Siki akan tunjukkan. Brake shoe dia pun baru buat, baru tukar. Tapi hakikatnya handbrake dia tetap tak lepas juga. Faham Jom kita tengok. Tak sikit. Alright, tak ada pembantu tak ada. So Siki akan buat review sendiri ya. Okey, cantik Okey, kalau dekat sini, kalau korang tengok, Siki akan fokuskan sikit. Kita fokuskan sikit supaya kita dapat boleh tengok semua kali. Minta tolong share, subscribe dan like guys. Okey, cun Oh, cantik. Ini box. Tak dapat pun. Tak dapat pun. Baru dapat. Oh, macam telefon pula. Okey. So Siki akan check pump dulu. Basic pump macam biasa Siki cerita sebelum ni. Kita nak tengok pump ni sama ada jam ataupun tak, kita boleh tolak je belah sini. Tolak belah sini. Nampak Siki akan tolak. Bergerak betul. Siki tolak belah sini pun dia bergerak. Bermakna pump ni okey lah. Tapi step yang pertama. Step yang kedua, kita tengok sama ada bocor ataupun tak. Kalau bocor, dia boleh misfire. Miss pressure. So bila miss pressure, boleh menyebabkan kereta dia kurang cengkam. Boleh jadi isu juga. So kita boleh umpil getah ni. Kalau andai kata tak bocor, memang dia tak akan bocor. Nampak? Tak ada keluar minyak pun. Sebab pump ni memang baru. Siki pun akui. Minyak brake pun cantik. Pump pun cantik. Dia dah buat. Dia dah tukar brake landing. Okey, brake shoe dah tukar. Okey, so kita tengok pula belah sini. Okey, so sekarang ni dua-dua tak ada masalah bocor. Pump tak jam, brake shoe tebal. Apa lagi kita nak petikaikan? Macam mana kita nak dapatkan bacaan yang paling tepat? Macam mana kita nak buat sebenarnya? Apa masalah kereta ni? Okey, yang pertama korang kena ingat. Untuk adjust benda ni, ada tempat adjust kan? Ada satu tempat adjust di mana dia akan dapat kedudukan rumah hub dalam keadaan cantik. Paling cun dengan brake shoe ni. Sepatutnya. Okey, sebab tu dia ada tempat adjust dia. Okey. So, bila korang nak lebih faham tentang video ni, korang boleh subscribe Siki channel. Siki Yusof guys. Okey, minta tolong share. Okey. Brake shoe tebal. Brake shoe baru. Siki tengok permukaan dia dalam keadaan semua makan. Semua kena. Semua cantik. Memang tak ada isu. Tak ada sebab Siki nak tukar lagi brake shoe ni. Tak ada sebab Siki nak tukar lagi pump ni. Tak ada sebab Siki nak flush untuk minyak kereta dia ni. Tak ada sebab Siki nak buat. Apa yang Siki check, Siki kena detail. Permukaan dia tengok makan cantik ke tak. Permukaan brake shoe. Pastikan permukaan makan sama level. Tak boleh paras ni makan, paras ni tak kena. Paras ni kena balik. Contohnya sama ke belah sini. Sebelah sini makan, belah sini semua kena. Ada kesan bergesel, belah sini tak kena. Contohnya kalau korang boleh nampak
Benda tu. Ni permukaan ni. Sekejap Okey, permukaan ni. Okey, mungkin dia zoom. So, sikit ke belakang sikit. Korang boleh tengok. Okey, dengan teliti korang tengok permukaan dia makan. Bermakna break shoe ni memang tak ada isu. Masalah produk ke apa, korang tolak tepi dulu. Di mana sekarang ni video ni sikit akan membahas sebab apa break shoe tak cun, tak cantik. Sebab apa handbrake tak cantik, tak cun. Sebab dia kena ada satu sebab. Kalau ada sebab baru jadi cerita. Kalau tak jadi cerita, orang tak akan cerita. Sikit pun tak akan cerita. Okey, ilmu yang serba kekurangan. Okey, kalau korang tengok kat sini, ini adalah brake hub. Di mana brake hub model Saga BLM ke, FLX ke, Saga FL ke, BLM ke, dia orang akan buat samalah macam dia. Bezanya FLX ni dia kadang-kadang dia knuckle melekat terus, tapi tu tak ada isu. Sekarang ni kau cuba tengok kat rumah ni, longkang brake shoe ni. Kena teliti betul-betul. Tengok longkang ni, dia macam ada bekas makan, cantik, ngam-ngam kena kat brake shoe. Lepas tu dia macam ada bibil tepi ni. Ada bibil. Bibil tu apa ni? Ni bibil. So nampak dia rasa macam tarik, betul pak, dia macam nampak sangkut kan. So kalau dah jadi macam ni, macam mana Pomen dia nak adjust benda ni? Pomen akan adjust benda ni. Dia akan rapatkan. Dia akan pusing benda ni. Dia akan pusing. Contohnya macam ni. Okey, so kalau kita nak buka, kita terpaksa tolak ke belakang. Contohlah. Untuk ni tak ada masalah, korang boleh kiau je kat sini. Sebab klik dia besar. Bukan macam kereta Persona macam sebelum ni. Macam sebelum ni. Sebelum korang boleh kiau kat sini. Boleh kiau. Sampailah korang rasa nak masuk ni susah dah. Nak masuk jadi susah. Faham tak kat situ? Korang kena faham. Sebab apa? Dia macam nak adjust paling tepat, tapi tak boleh disebabkan bibir tadi. Ini bibir sikit cakap tadi. Allah Rabbi, susah nak faham ke? Cuba faham betul-betul Sikit nak dapat permukaan yang paling tepat dekat rumah hub ni, supaya dia betul-betul rapat. Sikit akan pastikan betul-betul fit masuk. Okey, sebab apa jadi macam tu? Sebenarnya, untuk kereta-kereta yang model sebelum daripada kereta-kereta moden, kebanyakannya dia orang akan sediakan satu lubang belakang. Dia akan sediakan satu lubang di mana kalau hub ni makan sekalipun, kalau hub ni dia makan sekalipun, korang boleh kiau kat belakang ni. Krek, 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 krek. Korang boleh masuk. Contohnya, korang dah masuk. Lepas tu korang nak adjust bagi rapat. Betul-betul tak lepas pada bibir tadi. Faham Lepas pada bibir tadi, dia pun kerak-kerak sampailah hub ni fit. Betul? Dah fit, dah cun. Tapi untuk model ni, dia tak ada lubang. Korang tak payah cari belakang ni. Melainkan korang tebuk belakang ni. Bolehlah adjust. Tapi tak mendatangkan isu sebenarnya. Kalau betul-betul dia tak ada masalah. Adjuster automatic. Okey, ni model dia adjuster automatic. Sebab tu dia ada sediakan spring untuk menarik. Setiap kali korang tekan, dia akan menarik kerak. Dia auto adjust. Tapi bukan perfect 100% lah. Okey, so gambar tak clear kat situ. Clear? Okey, cantik. So bila korang nak masuk, contoh sikit nak masuk. Okey. Betul, nampak? Sekarang ni longgar betul? Sekarang ni longgar, okey. Sikit akan keluarkan balik. Sebab sikit nak dapat yang paling tepat. So, sikit akan adjust, betul? Sikit akan adjust. Sampai tahap sikit nak masuk susah. Okey. Boleh lagi, betul? Memang betul. Memang boleh lagi. Okey, hakikatnya bila sikit akan adjust lagi, masuk ke keluar ni. Okey, betul lah tu. Okey. Okey, nampak fit kan? So kita masuk sampai satu tahap, sampai dalam dia dah longgar balik. Dia dah longgar dah. Korang nak keluarkan ni dah jadi rumit, nampak? Susah kan? Macam ni korang nak keluarkan? Dah jadi susah betul kerja, nampak? Bila kita adjust tadi, dia nak keluarkan takut bibir dia tu. Faham tak? Kat situ je masalah isu kita ni. Sebab tu dia tak dapat adjust paling cun. Cara kotor ataupun cara tipu, sikit bagi tahu je lah. Di mana bila dah agak-agak fit, lebih agak-agak macam ni, korang adjust dekat handbrake dalam, kat kabel handbrake. Faham tak? Dekat kabel handbrake belakang. Dekat kabel handbrake untuk tarik. Kita tarik kat belakang tu ada satu part adjust screw kan? Ada part adjust screw kan? So kita pun adjust.
Kita pun adjust kat situ. Hakikatnya, dia hanya dapat menarik brake shoe. Betul? Tapi hakikatnya, sekejap, sikit kena keluarkan balik benda ni. Nak tak nak sikit kena keluarkan. Tak kira lah video ni panjang ke tak pun belakang kira lah. Yang penting korang faham je. Sikit tu sikit minta. Minta korang share, minta korang faham. Sikit susah kerja pun tak ada masalah. Nampak fit betul? Kalau tak senang keluar kan? Nampak? Susah kan? Ha. Okey, so sekarang ni kau faham betul-betul. Kat sini je masalah dia. Nampak tak macam tak buat nak clear gambar ni macam saya? Tak clear lah. Okey. Itu sebab gelap. Okey. Dia menarik kabel ni dekat dalam. Dekat dalam kereta ada tempat satu adjust macam Zikir cakap tadi. Dia akan menarik kabel ni. Betul? Dia akan menarik shaft ni. Okey, ada satu batang shaft ni bila kita tarik. Benda ni kalau kita tarik. Contoh sikit tarik Okey, dia akan terbuka dekat sini. Dia akan terbuka kat sini, betul? Dia akan terbuka kat sini. Hakikatnya belah sini tak bergerak pun. Dia tak bergerak pun, dia akan bergerak kat sini. Dia akan bergerak kat sini. Dekat pump ni, dia akan ada satu gap. Dia akan satu gap sebab bila korang menarik dekat dalam, memang benda ni fit. Memang Zikir tahu, benda ni akan jadi fit. Okey, maknanya korang tak payah adjust kat sini pun boleh korang main tipu kat dalam. Tapi hakikatnya, yang paling tepat sekali, yang menjadi isunya, bila korang dah tarik handbrake daripada dalam, bermakna gap untuk pump ni. Gap pump ni, dia ada satu free je tau. Dia akan menyebabkan satu free. Sebab tu korang tekan brake, dia jadi jauh baru sampai. Sebab tu dia miss. Sebab tu puspakom tak lepas. Itu je sebenarnya. Nampak tak? Bila korang tarik dekat kabel kat dalam, korang dah main tipu kat situ. Bukan Zikir yang cakap Zikir pandai. Zikir hanya bagi tahu je bila korang tarik benda ni akan keluar. Betul? Benda ni akan keluar. So, pump ni dia akan jadi satu gap. Dia akan ada satu gap, ruang. Betul? Memang hub ni rapat. Tapi hakikatnya gap ni yang kita tak nak. Bila kita tekan brake, sepatutnya dia terus melekat. Dia terus melekat terus dia punya hub ni. Tapi hakikatnya dia tak melekat. Dia jauh. Dia kena tekan banyak sikit baru pump tu sampai, baru dia akan tolak. Memang dia dah sampai kat hub, tepi hub. Memang dia dah sampai kat tepi hub ni. Tapi hakikatnya, dia nak pump ni nak tolak. Dia nak gap balik. Dia akan tolak banyak. So, bermakna, korang wajib lepas kat dalam. Hub ni, pergi hantar skim. Hub ni boleh skim, tak payah tukar. Sebab, kalau kita nak tukar, pastikan hub ni pecah dulu. Nampak? Jelas? Okey, korang pastikan kalau nak tukar satu komponen, benda yang betul-betul rosak. Contohnya, hub ni. Okey, contohnya hub ni pecah. Ataupun dah terlampau nipis. So, maknanya kat sini, kita boleh skim bagi permukaan rata. Sikit akan lepaskan handbrake kat dalam. Dalam keadaan betul-betul free. Step dia, korang kena lepaskan handbrake dalam supaya dia tak menarik. Bila dah free kat sana, barulah kita akan masukkan hub yang dah skim. Kita sarung elok-elok. Kita boleh setting dalam keadaan paling tepat. Sebab BB ni tak kacau dia dah. BB ni, dia tak kacau dah. Korang kena tengok betul-betul baru nampak. Kalau tak sembang saja cakap nanti. Okey, so bila BB dah tak ada, korang cun-cun masuk, dia ngam-ngam cantik bila masuk. Ngam-ngam korang rasa dah fit dah. Tak perlu usik dah. Barulah korang adjust kat dalam. Sedikit je adjust. Sikit-sikit. Tak. Bila korang adjust. Tak. Dah cun. Settle. Itu je masalah untuk kereta dia ni. Sikit tak perlu nak tukar brake shoe dia. Tak perlu nak tukar brake pump dia. Tak perlu nak tukar brake master pump kat depan. Tak perlu nak tukar brake turbo pump kat depan. Tak perlu nak flush minyak brake dan sebagainya. Bila isu ni, bila korang dah jumpa penyakit dia, korang buat sahaja. Kita hanya membuat, Allah yang menentukan. Faham kat situ? Okey, Sikit hanya menceritakan saja. Okey, andai kata ada kekurangan pada video Sikit minta maaf. Okey, macam kereta dia ni, terus terang cakap 5 kedai. Dah buat, dah 3 kali suspension. Pergi dah buat inspection 3 kali, 3 gagal bahagian belakang. Tak tahu apa nak buat, tak tahu apa nak check dah. Hakikatnya walaupun brake shoe ni makan, hakikatnya kau kena faham sebab apa. Bukan sebab dia makan, sampai sahab mesti dia makan. Tapi hakikatnya kau kena faham sebab apa tak boleh nak adjust paling tepat. Itu cara dia. Kalau nak adjust handbrake ni, tak kira apa jenis kereta, pastikan kat dalam tu lepas habis dulu. Lepas habis, lepaskan release dia supaya benda ni tak tertolak. Benda ni dia tak tertarik. Dia tak tertarik. Dia nak betul-betul free. Dia betul-betul duduk kat belakang ni. Dia tak nak dah menarik. Kalau menarik mesti something. Mesti ada masalah. Boleh menyebabkan kabel handbrake kurang panjang. Brake kurang cengkam, kurang makan dan sebagainya. Okey.
sampai apa kau nak adjust, kau nak ikat sampai terputus dalam tu ke, tak payah lapik-lapik skru. Kalau kita betul-betul tak ada masalah, tak ada isu, tak perlu. Ikut je step dia. Ada step setiap bekerja. Sekian kali pesan dah. Sikit akan marah, sikit bukan nak ajar. Okey, terima kasih yang dah subscribe sikit channel. Tengok video sikit kejap. Ramai ke orang tengok. Takut-takut tak ada orang tengok nyaya juga. Macam tu je. Okey, video ni. Okey, tengah tayang lagi ke ni? Dah 244 orang tengok. Ada satu dislike tau. Ada satu dislike. So kita sikit nak tengok juga lah kejap lah. Lek santai-santai dah ha. Okey. Okey. Nanti kan dia kata okey, nanti dia jadi copy paste pula. Okey ni. Okey. Belakang pasang balik. Okey, ada 97 orang tengah tengok ni pasal thermostat ni. Okey layan. Okey, ada 19-an. So kat sini okey, banyak layan ngam sikit, terbaik lagi buang thermostat masuk lagi. Okey, nampak setiap ada cerita mesti ada gunanya. Okey, nampak. Yang tak kenal thermostat pun berani dia komen dalam ni, kau tahu tak? Okey. Okey, betul tu Tok Ho, salah. Salah apa yang salah ni, betul salah, betul lantak korang lah, betul ke salah. Pastikan korang faham setiap video yang Siki buat, bukan Siki hanya dah 101 orang dah tengok. Okey, kalau kita tengok di sini nampak tak nampak Sony ZV-1. Okey, next time kita jumpa lagi. Andai kata ada kekurangan, saya minta maaf. Next time kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Assalamualaikum.